you're in love. I just wanna feel you're in love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, ini kita akan masuk chapter 6 berkenaan dengan Ethics in Banking, which is last chapter lah for Fin 360. Okay, so chapter ni amat mudah, dia tidak melibatkan law kerana dia etik lah kan, berkenaan dengan etika dalam perbankan. Right, so etik ni dia tak ada under law mana-mana, tak ada So, okay, so we take a look. So first we look at the concept of the ethic and moral. So ada beza di antara etik dengan moral ataupun etika dengan moral. So etik kat sini dia bagi tahu means, character or custom. It concern the following individual character, social rules that govern our character. So sebenarnya etika ni berkenaan dengan individual lah. Okay, so dia sebenarnya etika ni dipengaruhi oleh kita punya sosial lah, keadaan seperti sekarang yang memberi faktor etika kepada kita. Okay, set of standard by definition. So standard lah etika ni. So etika ni maknanya kalau kita buat apa-apa dia memberi kesan kepada individu tersebut, right? So contoh macam kalau kita datang lewat kerja, so itu kita panggil tak beretika lah. Kan, so kesannya terhadap diri kita lah. So ada juga kesan dia kepada orang lain tapi tak adalah besar sangat efek dia. So itu adalah ethics. Okay, so business ethic pula, what is right or wrong in conducting business lah. Dia terlibat dengan business, so maknanya non-acceptance of bribery, not bias in decision making, engage, so banyak lah. Sebenarnya etika ni dia subjektif lah, subjektif kepada semua orang lah. Okay, tapi kadang-kadang macam accepting bribe, bukan bribe. Okay, rasuah ni setengah negara dia accept ada setengah negara dia anggap benda tu, rasuah tu perkara yang biasa. Ada setengah negara, tapi dekat negara kita rasuah ni tetap rasuah lah kan, kita rasuah ni under SPRN lah. Okay, so ada 3 challenge berkenaan dengan business ethic: developing managers as moral individual, building an environment, and then formulating and implementing policies that support ethical performance. So ini adalah cabaran lah, cabaran berkenaan dengan etika. So dalam bisnes ini yang kita nak capai lah, nak develop orang, nak cipta environment yang cantik, and then satu lagi formulating policy lah, mencipta polisi supaya semua orang beretika. Okey, tadi etika, sekarang moral pula. Apa maksud moral? Moral ni dia kalau kita buat ni dia akan kesan dia terhadap masyarakat lah. So contoh kalau kita datang lewat tadi, kesan dia terhadap diri kita je, tak kesan, so itu kita panggil sebagai tak beretika. So moral ni dia memberi kesan kepada masyarakat. So contohnya kalau kita meludah tepi jalan ke apa ke kan, buang sampah ke apa semua, so itu tindakan yang tak bermoral lah. So moral ni direct effect kepada society ya. Okay, duty which one owes, so tanggungjawab lah moral ni. Moral ni senang cakap dia berkaitan dengan kita punya tanggungjawab kepada masyarakat. Okay, so ini topik lain pula, subtopik yang lain, which is personal attribute required of a banker. So banker ni kita perlukan apa? Kita ada 4 perkara yang kita perlukan sebagai banker. Yang pertama, trustworthy. Obviously kita nak maintain secrecy lah. So banking ni paling penting secrecy. Yang kedua, honest. Honest dalam bahasa Melayu jujur kan, to perform duties according to rules and regulation of the bank. And then amanah, good faith. Good faith ni amanah, to act in good manner acceptable to general banking practice. And then obviously yang keempat, disiplin lah, to maintain acceptable working attitude such as punctuality. So kena ada 4 benda ni untuk jadi seorang banker. Okay, seterusnya 3 karakteristik associated with moral judgment. So yang ni boleh baca lah, tak ada apa ni, berkenaan dengan moral responsibility lah.
Okay, yang ni penting. Although company are primarily business organisation with run for the benefit of shareholder, they have a wide range of set of responsibility. So ini tanggungjawab, tanggungjawab sebuah organisasi lah, tak kisahlah business ataupun bank. Okay, yang pertama tanggungjawab terhadap ekonomi lah. So memang semua bisnes ada kat Malaysia ni, tanggungjawab dia untuk memajukan ekonomi, to produce goods and services, and to provide jobs and good wages. So ini tugas organisasi. Yang kedua, legal responsibility. Yang ni tanggungjawab memang tanggungjawab wajib lah, senang kata. So apa-apa benda yang kita buat mestilah ikut undang-undang. Nak berniaga pun ikut undang-undang, nak buat apa-apa dalam bisnes sekalipun mesti kena ikut undang-undang. So kalau berkenaan dengan pekerja pun kita ada human resource punya legal punya ni lah kan. Kita nak kontrak dengan orang pun kena ada ikut kontrak kan, Contract Act 1950. Kalau kita jalankan banking punya bisnes, banyak pula under Bafia Act, under macam-macam lagi lah. So kalau kita business partnership act kan, so macam-macam. Kita memang legal responsibility ni memang kita kena ikut. And then yang ketiga, social responsibility, tanggungjawab terhadap orang ramai lah. So kita kena deliver produk yang bagus kepada orang ramai, biar harga berpatutan. And then ada syarikat yang membuat CSR, corporate social responsibility, seperti macam buat tanggungjawab amal lah. Tanggungjawab amal, bantu rumah orang tua, bantu rumah anak yatim. So ada banyak syarikat-syarikat yang membantu dari sudut ni. So example tu boleh tengok lah, boleh tengok example. Okay, code of conduct. Okay, so yang ni ada banyak sikit code of conduct ni. So ada 6. To avoid conflict of interest. Yang ni tak bermaksud untuk banking juga, untuk semua organisasi lah. Okay, to avoid misuse of position, to prevent misuse of information. So maklumat-maklumat kena jaga, amanah kita. And then yang keempat, to ensure completeness and accuracy of relevant record. So apa-apa laporan yang kita buat kena buat secara tepat lah. Okay, and then yang kelima, untuk menjaga kerahsiaan, to ensure confidentiality of communication and transaction. Tak kisahlah dari sudut pengaliran wang ke, dari sudut perbualan ke, memang kena jaga kerahsiaan. And then yang keenam, to ensure fair and equitable treatment. Yang ni penting, kena jaga customer kita semua sama. Jangan pilih bulu lah, senang cakap kan. Jangan pilih bulu. So semua orang adalah sama. Okay, so 6 ni guideline lah. Guideline untuk code of conduct. Kalau nak buat apa-apa sekalipun, kita kena follow 6 ni. Tak kisahlah banking ataupun non-banking punya industri. Okay, code of good banking practice. So yang ni under Persatuan Bank-Bank Malaysia lah, under 1 Julai 1995. So dia buat benda ni lah untuk semua bank follow, right? Okay, which is dia prinsipal dia dalam code of banking practice ni, dia ada ada 4 tadi lah. Ada 4, which is establish minimum standard of good banking practice to promote a more transparent and fair relationship, to ensure the customer have an understanding of how the account operate, and then yang keempat, to maintain confidentiality. Okay, so 4 benda ni dipersetujui oleh semua bank yang ada dekat Malaysia. Kena follow, semua bank kena follow. Okay, this is white collar crimes. So yang ni tambahan lah, white collar crime ni, jenayah kolar putih ataupun jenayah berkenaan dengan korporat lah. Yang pertama, fraud, cheating, forgery. So yang 3 yang pertama tu maksud dia samalah, menipu kan. Menipu, fraud menipu, cheating menipu, forgery ni macam pemalsuan lah, forgery. Okey, yang keempat, misappropriation. So yang ni pengagihan tak sama rata, contoh sama macam tadilah. Okey, yang kelima, action control violations, tax evasion. Yang ni biasalah, tax evasion ni ramai orang yang lari daripada cukai kan. Even pemain bola sepak pun yang kaya-kaya tu pun tak nak bayar cukai, dekat negara lain lah, bukan dekat Malaysia. Okey, yang ketujuh, false accounting, manipulation account. So yang ni banyak berlaku juga, dalam Malaysia pun pernah berlaku. Tak nak mention lah nama company kan. Okey, and then yang ke-8, counterfeiting currency. Yang ni pemalsuan duit lah kan. So ini contoh-contoh jenayah kolar putih lah.
Okay, so yang ni tak ada apa beza antara gift or bribe. So macam mana kita nak bezakan sama ada hadiah ataupun rasuah. So boleh tengoklah ada 4 benda ni kan, kat mana tempat tu diberlakukan. Kalau close environment tu more prone terhadap rasuah lah. The amount involved kalau sikit sangat tu RM10 apa tu mungkin hadiah lah kot. Tapi kalau sampai beribu, beratus ribu tu so yang tu memang rasuah lah kot. Okay, how it was conducted, direct or through third party. So kalau third party tu ada prone kepada bribery. And then yang keempat, involve any favor or not. Yang ni yang paling obvious. Kalau dia bagi sesuatu tu dengan harapan untuk dapatkan benda lain ataupun untuk dapatkan projek ke apa ke, so yang tu memang rasuah lah. Tapi kalau dia bagi saja tak ada minta apa-apa, so itu hadiah kan. So boleh beza lah. So kalau cukup 4 syarat ni, so kena hati-hatilah, rasuah lah tu kan. Okay, okay, so yang ni untuk Malaysian punya business, tanggungjawab sebuah syarikat lah, ataupun banker tu sendirilah, toward the employee, toward the customer, toward shareholder, government ataupun society. So memang tugas kita lah untuk memenuhi semua 5 stakeholder ni kita panggil kan, sebagai stakeholder. Stakeholder ni maksud orang yang memang berada dalam kita punya environment, sekitar kita, customer kita, pekerja kita, pemegang saham kita, kerajaan dan juga masyarakat kan. Okay, so that's all from me untuk chapter 6. So kita dah habis lah silibus kita, ada 6 chapter je untuk FIN 360. Okay, so wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.